Masa untuk bersama-sama dengan katakan awam Kerajaan Negeri Pulau Pinang pagi yang berbahagia ini. Yang amat berhormat Tuan Lim Kuan Eng, Ketua Menteri Yang berhormat Datuk Seri Farizan bin Darus, Setiausaha Kerajaan Negeri. Yang berhormat Datuk Haji Mukhtar bin Muhammad Jaid, Pegawai Kawalan Negeri, Penasihat Undang-Undang Negeri. Yang berhormat Datuk Haja Aliza bin Sulaiman, semua ahli-ahli Exco, saya Samha, Mufti Negeri Pulau Pinang, Datuk Haji Ban Salim, Ketua-Ketua Jabatan, jadi Ketua MPPT MPSP, Pegawai-Pegawai kanan, khususnya CEO Agensi Kerajaan Negeri, rakan-rakan media, para warga Kerajaan Negeri, penjawat awam Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang saya hormati, selamat pagi dan salam bersih bersama. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al Mubarak kepada semua warga penjawat awam negeri Pulau Pinang yang beragama Islam. Semoga anda semua dapat menjalankan ibadat puasa dengan percaya dan penuh keimanan. Dan pada masa yang sama, keberkatan bulan yang suci dapat memberi kita semangat untuk meningkatkan produktiviti pentadbiran kerajaan ini. Sebelum saya teruskan ucapan saya faham bahawa ada setengah yang dah terlibat kerana jawatan utama Pulau Pinang sesak sangkut kerana ada satu kemalangan yang saya fahamkan telah meragut jiwa salah seorang pengguna kenderaan. Ini jelas menunjukkan bahawa memang negeri Pulau Pinang perlukan satu laluan ketiga, iaitu seluruh bawah sadar. Dan tentu akan dinyatakan secara panjang lebar oleh Yang Mulia Masing kerana dia belum tadi sangkut dalam jabatan utama ini. Saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada pihak bersetia dari Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Farizan di atas anjuran Majlis Perhimpunan Anggota Perkhidmatan Awam Negeri Pulau Pinang bersama dengan Ketua Menteri kali kedua tahun ini. Seperti mana yang saya maklum, Kerajaan Negeri telah mengamalkan Mustaqbil CAT sejak mengambil alih tampuk pemerintahan dalam tahun 2008. Konsep ini berjaya dilaksanakan dalam semua pengurusan pentadbiran Kerajaan Negeri, di mana ia terbukti melalui pengkirapan yang diperolehi melalui Audit Accountability Index yang dijalankan oleh Jabatan Pemerintah. Sehubungan itu sebanyak 10 jabatan atau agensi kerajaan negeri telah diaudit oleh Jabatan Audit Negara dan 8 daripadanya telah mendapat penerapan tahap cemerlang 5 bintang pada tahun 2015 berbanding dengan hanya 4 sahaja pada tahun 2014. Saatnya dan kawan yang tunjukkan kepada Datuk Seri Farizan bin Darus. Selain daripada itu, Kerajaan Negeri Pulau Pinang juga turut menerima pujian dan pengkirapan dari berbagai pihak, termasuk daripada Jabatan Audit Negara, di mana semasa saya menghadiri Majlis Kewangan Negara yang diinstruksikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya berjumpa dengan Tan Sri Ketua Audit Negara sebelum mesyuarat bermula dan beliau menyatakan bahawa tak ada apa-apa untuk berbincang dengan Kerajaan Negeri Pulau Pinang kerana Pulau Pinang memang tak ada masalah. Yang memang benar, Negeri Pulau Pinang mencapai prestasi kewangan yang paling cemerlang di antara semua negeri-negeri di Malaysia.
perlu sebut secara panjang lebar kerana ia adalah dalam satu mesyuarat tertutup. Tapi cukup untuk saya ucapkan tahniah juga kepada Datuk Haji Mokhtar bin Zahid, Pegawai Kewangan Negeri, yang telah menjalankan tugas dengan saja dengan amanah tetapi dengan cekap. Dan ini adalah beliau dan juga Datuk Seri Setiausaha Kerajaan Negeri adalah kebanggaan untuk semua penjawat awam negeri Pulau Pinang. Inilah sebabnya negeri Pulau Pinang menerima iktirafan oleh Transparency International dalam usaha mengurangi rasuah menerusi sistem tender terbuka. Dan sistem ini memang berkesan bila kita lihat prestasi yang dicapai. Malah Dewan Bentut ini adalah hasil daripada pemanggilan tender terbuka untuk projek pemulihan kontak dan diberikan kepada pembidah yang paling tinggi. Dan saya rasa semua yang hadir pada pagi ini dapat melihat perbezaan antara dulu dan sekarang. Inilah bukti yang paling penting sekali. Urus takmir Kerajaan Negeri yang terus dan bersih telah berjaya meningkatkan lebihan belanjawan yang terkumpul sebanyak 574 juta ringgit dalam tempoh 8 tahun 2008 dan 2015 berbanding dengan lebihan 373 juta ringgit sepanjang 50 tahun di antara 1957 hingga 2007 di bawah Kerajaan Negeri. Dalam 8 tahun sebenarnya dalam 5 tahun sudah cukup membuktikan kita buat jauh lebih baik daripada 50 tahun sebelum ini. Rizab Kerajaan Negeri telah meningkat daripada 800 juta ringgit pada tahun 2008 kepada 1.5 bilion pada 2014. Kesan yang signifikan juga dapat dilihat dalam pengurangan hutang Kerajaan Negeri sebanyak 90%, iaitu kepada hanya 69 juta ringgit pada akhir tahun 2015 berbanding dengan 16.8 bilion ringgit yang dihutang oleh semua Kerajaan Negeri kepada kerajaan besar. Ini saya rasa menunjukkan CAT. Selain daripada menunjukkan CAT, dalam bagi pihak Kerajaan Negeri, kami pun ingin menghargai semangat yang diberikan oleh semua penjawat awam negeri. Dan itulah sebabnya semua penjawat awam negeri telah menerima kenaikan 2 tangga gaji, iaitu satu tangga sebagai tahunan, satu lagi tangga gaji sebagai tambahan. Tambah lagi, top up lagi dengan bonus raya 0.75 bulan ini. Ini saya rasa sekali lagi menunjukkan bahawa sekiranya Kerajaan Negeri mencapai kejayaan, ia akan dikongsi bersama dengan penjawat awam. Negeri Pulau Pinang merupakan sebuah negeri yang berasaskan industri. Lebih daripada 95% KDNK adalah datang daripada sektor perkhidmatan dan pembuatan. Walaupun negeri Pulau Pinang merupakan negeri kedua kecil dan jumlah populasi penduduk hanya 5.5% daripada jumlah penduduk Malaysia, dan dari segi keluasan tanah hanya 0.5% saja. Pulau Pinang menyumbang 7.4% kepada KDNK dan juga 12.3% daripada pelancong asing ke negara Malaysia. Kita semua harus terus berterus bukan sahaja untuk mencapai negeri antarabangsa dan bintang,
tetapi juga negeri yang bersih, hijau, sihat dan selamat, supaya kita benar-benar dapat menjalankan transformasi menjadi ekonomi berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Apakah maksud ekonomi berpendapatan tinggi? Kalau kita lihat takrifan yang diberikan oleh World Economic Forum, KDNK mestilah 12.467 US dollar. Ada pada masa itu RM40.841. Berdasarkan kadar pertukaran mata wang sebanyak RM3.27 kepada $1 Amerika Syariah. Itu pada tahun 2014. Tapi sekarang kerana penurunan nilai mata wang ringgit menjadikan sasaran 12.467 US dollar, bukan lagi 40.841 ringgit, tapi malangnya telah dinaikkan kepada 50.000 ringgit. Kita harus berusaha lagi, dan saya yakin per capita untuk menjadi ekonomi berpendapatan tinggi dapat dicapai menjelang tahun 2020. Nah, bila kita capai status ekonomi berpendapatan tinggi, kami juga ingin lihat jurang ketidaksamaan pendapatan dapat dikurangkan. Mengikut Gini Coefficient, Pulau Pinang adalah di antara tangga yang paling baik, iaitu 0.37 berbanding dengan rata nasional 0.4243. Dan kerajaan ini akan terus memastikan seberapa banyak yang boleh tidak akan ditinggalkan. Kecemaran pentadbiran kerajaan ini boleh dilihat melalui iktirafan yang diterima oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan ini sepanjang tahun 2016, iaitu iktirafan yang berbintang dalam Indeks Penerapan Bintang SSR oleh pihak mampu pada tahun 2015. Dua, persediaan semula sistem pengurusan kualiti MSISO 951/2008 pada tahun 2016. Dan ketiga, persediaan semula ISO IEC 27001 untuk Information Security Management System pada tahun ini. Dan iktirafan juga bintang standard kualiti perkhidmatan psikologi sumber manusia tahun 2015, juga amalan terbaik kategori urusan organisasi tahun 2015. Dan sekali lagi, iktirafan 5 bintang bertujuk prestasi utama atau KPI HRMIS serta Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi Negeri PSU KPP memenangi tempat pertama dalam pertandingan 24 jam membangunkan aplikasi mudah alih kerajaan App G-Ignition yang dianjurkan oleh pihak mampu. Terlalu banyak prestasi. Tanya lagi kepada Datuk Seri. Kerajaan ini akan terus menumpukan usaha untuk melatih dan mempertingkatkan pengetahuan dan juga ruang membangunkan diri kepada semua penjawat awal ini. Dan salah satu daripada usaha ini adalah untuk melaksanakan atau memperkukuhkan proses management atau pengurusan proses, di mana kita harap bahawa semua penjawat awam dapat menjalankan tugas mereka. Semua pun tidak ada panduan daripada pegawai atas. Bukan kerana pegawai atas tak ada, tapi sekarang dengan pertukaran pegawai-pegawai atasan, kadang-kadang pegawai atas tidak diisi dalam masa yang agak panjang. Oleh itu, penjawat awam mesti berdikari mengikut
pengurusan proses, tahu apakah bidang tugas mereka dan menjalankannya dengan baik, kerana itulah makna proses management. Tahu tanggungjawab dan tugas, dapat menjalankan tugas tanpa panduan daripada pegawai atas. Ini akan diperlukan. Di samping prestasi kerajaan negeri, saya pun ingin menyatakan bahawa MBBP telah berjaya dalam berbagai cabaran inovasi bersama juga dengan MBSP. Tapi di samping itu, MBBP memenangi tempat kedua bagi kategori Best Lighter Boat di Flotilla Putrajaya 2016. Anjuran Kementerian Perdagangan pada 4 Jun tahun ini. Tahniah kepada Datuk Kapal. Saya juga mengucapkan tahniah kepada MBSP kerana berjaya dalam usaha inovasi dan juga memenangi President's Gun Award dalam Festival Taman Gabungan Gloria di Raja Putrajaya 2016. Tempat pertama, tahniah Datuk Menang. Tapi saya harap bahawa kita boleh teruskan prestasi baik. Satu lagi cabaran yang dekat dalam hati saya ialah inisiatif hijau yang sedang giat dijalankan oleh pihak kerajaan ini. Semua tahu kan? Tahulah pengasingan sisa Indonesia. Saya harap bahawa semua penjawat awam boleh mengamankan tabiat pengasingan sisa Indonesia. Menjadilah pemimpin, menjadilah contoh yang boleh diikut oleh orang awam. Dan program selama setahun yang sedang diperkasakan oleh pihak kerajaan negeri, saya harap dapat dicerminkan pada tahun depan, dan mungkin kita akan wajibkan semua penjawat awam pada tahun depan mestilah mengamalkan tabiat asingkan sisa Indonesia dalam rumah mereka sendiri. Saya bukan cakap nak pergi buat spot check lah, tapi kami akan tahu akhirnya kalau ada mana-mana penjawat awam yang tidak mengamalkan bahagian ini. Perlu disebut, apabila dia disebut Urus Raya, dia juga dipanjangkan kepada 1486 penyelidikan yang berkafah, 192 guru sekolah agama rakyat dan 166 sekolah menengah amal rakyat, serta 522 guru dan staf sekolah persediaan Cina. Semua dapat 300 unit dan juga 200 unit seorang kepada seramai 215 guru tapi seluruh pondok dan guru dan tidak diselamatkan. Tentulah semua agensi kerajaan ini juga menikmati bayaran ini. Pemberian bonus raya 0.75 bulan gaji akan menyebabkan anggaran pembelanjaan kerajaan negeri naik daripada 5.2 juta ringgit kepada 8 juta ringgit, naik hampir 3 juta ringgit. Kami harap bahawa kenaikan bonus raya akan memberikan galakan dan juga semangat kepada penjawat awam untuk memberikan perkhidmatan yang sebaik-baiknya kepada orang awam. Semua pun kami mengiktiraf ataupun membesarkan bahawa Pulau Pinang kian bersih, hijau, sihat dan selamat. Tapi maklumat kita adalah untuk menjadikan Pulau Pinang bandaraya dan juga negeri yang paling bersih, hijau, sihat dan selamat. Kerana ini adalah prasyarat sekiranya Pulau Pinang hendak berjaya menjalankan transformasi sebagai sebuah negeri bertapak antarabangsa dan bintang. Macam Dewan Bangkok ini, dia mencapai harap antarabangsa.
Sekiranya ia tidak mencapai atau memenuhi taraf antarabangsa, ia tidak akan dijalankan oleh pihak kerajaan negeri. Dan POMTA adalah satu cabaran untuk kerajaan negeri. Pemulihannya adalah lambang kepada usaha kita bahawa kita memang mampu untuk menjadi antarabangsa kita. Ada pelbagai program yang akan dilancarkan pada bulan depan dan juga beberapa bulan kemudian, di mana kita boleh lihat projek-projek yang saya sebut tadi. Kebaikan berteraskan sains dan teknologi. Saya harap semua pejabat kerajaan negeri boleh mengambil kesempatan ini di POMTA untuk melihat perubahan yang kita jalankan. Dan sama juga dalam bidang tugas anda setiap hari. Saya tahu jadi seperti mana yang disebut oleh Datuk Seri Farizan, bahawa memang ada banyak cabaran, khususnya dalam menjalankan tugas kita mengikut peraturan. Tapi saya yakin sekiranya kita mengikut peraturan yang ditetapkan, apa perlu takut? Tidak ada sesiapa yang boleh memaksa anda membuat perkara yang tidak betul atau salah. Ingat, berani kerana benar. Terus berani. Orang Penang memang berani punya. Dan itulah harapan saya. Harapan bahawa semasa berdoa dalam bulan Ramadan, berdoa dalam bulan Ramadan bagi pihak keluarga, selain daripada meminta dapat anak yang soleh dan solehah, berdoa juga untuk negeri Pulau Pinang agar rakyat terus bersatu padu, agar pejabat awam kerajaan ini boleh membuktikan kita adalah paling sebelah di antara semua kerajaan negeri di Indonesia. Saya percaya yakin kita semua dapat laksanakannya. Ikut CAD dan di bawah pimpinan Datuk Seri SEK dan juga Datuk Pegawai Perdana Menteri. Sekian, terima kasih. Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang untuk mengiringi yang amat berhormat foto belum? dan kaki tangan pusat warisan.